Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 11.33 minit pagi pada waktu ini semestinya untuk siaran Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Seperti biasa 0326927939 dan juga anda boleh komen menerusi ruangan Facebook syariahnya bernama Radio 24, juga menerusi SMS R24. Terus dengan komen dan juga soalan anda hantarkan ke 32728. Hari ini tajuk kita berkaitan dengan keutamaan dalam dunia keuangan. Okey, jika anda ingin tahu apa keutamaan yang perlu ada dalam dunia keuangan itu sendiri, anda perlu terus bersama dengan kami sehingga jam 12.30 hari nanti. Assalamualaikum Dr. Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria dan salam bijak sana bijak sini dari kami di sini. Ya. Okey, dan keutamaan dalam dunia keuangan. Kalau kita lihat, keuangan itu satu keutamaan dalam kehidupan. Dan dalam keuangan tu juga ada keutamaannya tersendiri, doktor. Ya, kan. Sekali ni kita bercakap tentang prioriti lah, apa sebenarnya prioriti dalam kewangan kita. Rata-rata kita ni kan sebenarnya kita ni dah sentiasanya nampak duit, kita menggunakan duit. Duit ni macam ibarat kita menggunakan air, menggunakan apa lagi sekarang yang biasa kita gunakan, udara kan. Kadang-kadang kita benda ni dah memang liku-liku hidup kita seharian kan. Jadi kita tidak memberi suatu penekanan untuk mengenali komoditi ini yang bernama duit ini sebenarnya, kewangan kita ni. Kadang kita guna gitu aja. Kalau orang bagi kita 1,000 hari ni, kita guna aja 1,000 tu tanpa ada cara sebenar untuk menggunakannya. Jadi dari situ tak ramai orang yang ada keutamaan apabila berbelanja. Tak ramai orang yang ada priority dalam kewangan masing-masing. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang kita patut mempunyai prioriti, sesuatu yang dalam minda kita terapkan, mesti ada satu prioriti dan suatu undang-undang lah apabila kita berbelanja kewangan kita. Ini yang kita nak cakap hari ini. Ya. Apa mungkin ciri-cirinya, doktor, yang perlu diletakkan dalam keutamaan keuangan tersebut? Ya, pertama kan kalau kita lihat ya, apabila kita berbelanja kan, sebenarnya prioriti utama dalam kita punya pemerhatian atau perhatian kita. Apakah prioriti kita sebenarnya kalau dapat pendapatan? Pertama mestilah rumah. Perlindungan kita kan, rumah ni nak melindungkan kita daripada panas dan malam kan. Dan daripada panas matahari dan untuk rehat di waktu malam kan. Jadi kita mesti ada prioriti. Kalau kita ada perbelanjaan bulanan, kita mesti bayar rumah kita. Rumah kita walau apa terjadi pun tak boleh tertunggak. Okey. Kita mesti tahu tu. Kerana apa? Kadang-kadang orang dengar, mungkin kita punya pendengar radio cakap, alah doktor, tu biasalah, dah tahu kan. Sebenarnya tak. Terlalu ramai orang yang saya jumpa di luar ni, hari-hari ni, terlalu ramai yang menunggak-nunggakkan pembayaran rumah mereka kalau mereka dah sempit show. Bermakna keutamaan itu perlu juga melihat kepada keperluan kita secara asasnya, begitu? Ya, secara asas kan kita dalam minda kita ni yang kita memang tak boleh negotiate lah tentang pembayaran rumah. Sama ada kita menyewa atau rumah kita dengan bank, lagilah kalau rumah dengan bank kan. Memang itu asas, memang kita tak boleh negotiate langsung untuk pembayaran ni. Tiap-tiap bulan memang tak boleh tertunggak. Itu sebab kadang kita ada dengar orang yang saya dah tertunggak 3 bulan rumah dan sebagainya. Itu kerana mereka tidak memahamkan pada diri bahawa itu adalah priority. Kalau priority ni maksudnya mesti dibayar dan mesti kita menyimpan ke sebelah untuk pembayaran rumah ini jika berlaku apa-apa sekalipun pada kewangan kita. Kalau disebut tentang rumah itu sebagai satu keutamaan, pastinya fee untuk utility juga merupakan satu keutamaan. Ya, satu keutamaan untuk household lah orang kata ya. Apa saja, tapi yang pentingnya rumah itu sendiri tu. Rumah itu sendiri adalah satu prioriti, di mana bila kita mendengar orang berkata dah tak bayar rumah 2 bulan atau dah tak bayar rumah 3 bulan, itu menunjukkan dia tidak mempunyai prioriti terhadap perkara tersebut. Ya. Jadi kedua adalah pengangkutan kereta. Ya. Jadi kereta adalah juga kita punya, tak boleh kalau kita di Kuala Lumpur ke di mana-mana pun nak pergi bekerja mencari pendapatan kita perlu ni, ada kenderaan, mesti ada kenderaan. Itu adalah prioriti. Kenderaan itu bukanlah sesuatu benda yang kita kata option ataupun mewah, tidak. Tetapi di dalam kedua-dua perkara ini, rumah dan pengangkutan, di mana kita buat suatu mistake
kesalahan kita adalah tidak memilih bentuknya yang betul. Contoh, ya, baru pagi tadi saya ingatkan kepada beberapa pelajar saya, jika kita ada pinggan, lauk dan makanan terpinggan tu mestilah setimpal dengan pinggan yang kita ada. Bak kata orang Melayu dulu ialah meletakkan baju di badan sendiri. Ya, mesti ukur dengan betul. Masalah sekarang Syu, kita tidak mengukur dengan betul. Contoh dia kan, untuk rumah dan pengangkutan ini, kereta ni kan, tidak boleh melebihi, kalau kita ambil peratusan, rumah tidak boleh melebihi 20% gaji. Atau bulanan. Bayaran bulanan. Rumah prioriti kita, ini prioriti. Jadi lebih pada itu maknanya bukan prioriti. Keutamaan kita mesti melihat bayaran rumah kita mestilah dalam 20% saja. Daripada gaji kita atau pendapatan atau keuntungan kalau kita berniaga. 20% saja, tidak boleh lebih pada itu. Jika lebih pada itu, maknanya kita dah mula membeli dengan nafsu atau tidak berfikir panjang untuk mengadakan sesuatu itu. Itu dah bukan mengukur baju di badan sendiri. Itu dah bukan kita kata lauk cukup pinggan. Terlebih pada pinggan. Ya. Jadi memanglah kita nak hidup suka, bergaya, apa semua memang. Tapi dalam kewangan kita jangan cari pasal lah orang kata. Mesti kita buat dengan betul. Jadi rumah 20%, tidak boleh lebih. Dia mesti dalam lingkungan itu. Jadi dalam pengangkutan juga adalah 20% juga. Jadi maknanya kereta, kalau kita bergaji 3,000 atau pendapatan kita 3,000, kita punya rumah tak boleh lebih pada 600 dan kereta tak boleh lebih pada 600. Kalau kita nak rumah lebih pada 600, maknanya kita dah kena ambil bahagian kereta tu tadi. Kereta jadi 400, rumah jadi 800. Mesti dua-dua tu 1,200. Baru dia kita balance akan lah. Balance, kita tak akan sesak. Kita tak akan rasa sesak nafas. Ya. Kat sini banyak berlakunya kurang prioriti, di mana gaji 3,000 lebih kurang, tetapi keretanya 1,000. Rumahnya 1,000. Jadi dia terlebih daripada keutamaan yang kita patut berikan. Ya. Jadi itu hal rumah dan juga kereta. Tapi bagaimana pula itu merangkumi 40% doktor. 40%. Bagaimana makanan? Dengan makanan, perbelanjaan lain. Ya, ini satu lagi kan. Bila saya bercakap dengan orang, pagi tadi pun saya ada sebelum datang ke radio, saya tanyakan pada individu ini, bila awak pergi ke supermarket kan, bila kita pergi beli barang-barang makanan lah ke pasar, ke supermarket, kedai dan sebagainya, berapa awak belanjakan sebulan? Kerana orang ini sesak. Orang ini sedang sesak. Jadi saya sedang menolong, membantu dia naik semula dalam kewangan. Jadi dia kata tak pernah kira. Main beli je. Main beli saja. Okay. Dan saya rasa ini adalah biasa bagi kita semua. Tak biasa melihat orang bajet-bajet pergi ke supermarket. Tak biasa melihat. Selalunya nak apa beli. Tapi dia kata, doktor, saya pun bukannya beli apa-apa pun, memang beli barang makan yang perlu saja. Di situ kita salah. Kerana apa? Memanglah barang makan itu perlu. Tetapi jika kita tidak tulis berapa bajet dan apa kena beli, pasti kita tidak akan beli keutamaan. Pasti kita sudah langkah jauh daripada keutamaan. Jadi sekarang saya beritahu pada individu ini, iaitu saya kata, kalau you pergi ke supermarket, you tidak tulis apa you nak, itu dah makna bahaya. Ya. Jumlah untuk makan juga adalah 10% daripada gaji kita. Keutamaan dia. Kalau maknanya 3,000, kalau 10% ialah 300. Jadi mungkin kita kata, alah, nak makan apa 300? Ya, sekarang macam ni, kita beli siap-siap beras untuk sebulan. Kita beli siap-siap makanan yang kering yang mana kita nak masak tu sebulan. Beli siap-siap untuk sebulan dan mesti capai bajet tersebut. Jadi dia macam tak percayalah. Dia macam, tak mungkin lah doktor, macam ni saya nak kena buat. Ya, tapi kalau nak lebih, makna pendapatan kena lebih lah. Tapi mesti merangkumi dalam 10, paling-paling pun 15% untuk makan. So saya bagi tahu dengan dia terperanjat lah. Saya kata, saya sendiri dulu masa saya di luar negara, saya dibayar 375 pounds. Lebih kurang itu masa saya di UK. Maksudnya lebih kurang lah 375 ringgit kat sini. Cumanya 20 tahun sudah kan, mungkin inflasi tak macam sekarang. Jadi maknanya still lah very low lah. Sangat sikit lah gaji yang saya dapat tu, saya dan suami. Suami punya gaji sebenarnya 375 pounds yang dibayar waktu itu kita masih belajar-belajar dalam hidup ni kan. Tapi kita bajetkan tahu.
supaya cukup juga. Jadi memang tak pernah makan kat luar, memang tak pernah minum susu, memang tak pernah makan roti tu yang macam roti gardenia kita tu, memang tak beli. Memang tak boleh. Tak mampu. Jadi tak mampu, tak boleh. Jadi kita ukur. Tak boleh, tak boleh lah. Jadi masalahnya di sini adalah apabila kita tak boleh, tapi kita nak buat juga, nak membolehkan juga. Jadi masalah tu nanti sebab makan terlebih, kereta tak boleh bayar, kereta sangkut. Rumah sangkut. Itu masalah yang terjadi sekarang ini rata-rata di luar. Kemungkinan pendengar kita tak melaluinya ini, tetapi percayalah terlalu ramai orang di luar sana yang melalui ini adalah kerana tidak membuat prioriti pembayaran yang betul dalam kehidupan kita. Ya? Baik, kita ada Encik Helmi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Doktor. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Salam ceria. Alhamdulillah, doktor. Saya kebetulan doktor cerita pasal macam makan, kontrol makan semua kan. Ya. Okey, sebenarnya saya dah cuba buat cara doktor Niki ni. Maknanya sebulan saya, macam ni gaji bersih saya pasal saya bekerja seorang kan. Ya. Saya dalam 4,000 lah. Ya. So saya memang tolak sebulan lebih kurang 4,500 untuk beli barang-barang keperluan asas tau. Okey. Maknanya makan, merangkap macam pastuk, kain apa semua kan. Ya. Jadi saya pengguna sekarang ni, apa yang saya buat sekarang ni, saya cuba cari barang yang mana harga tu macam contoh lah, saya bagi contoh macam Milo. Ya. Milo 2 kilo, kalau jenama Milo lebih kurang 30 lebih. Ya. Kebetulan saya tengok macam jenama satu Malaysia harga RM20. Beza Ya. RM12 kat situ. Ya. So saya switch. Jadi Betul. cuma yang masalah saya jadi saya akan susah sikit lah. Saya kena pergi 2 tempat. Ya. Satu saya pergi, biasa saya pergi macam Tesco, Giant. Saya akan pergi macam certain barang tu, macam contoh beras saya pergi beli kat Tesco. Ya. Macam Milo saya kena pergi dekat kedai ni. Pasal margin tu perbezaan dia banyak. Tapi yang lain semuanya agak okey lah kan. Ya. Ya. Jadi benda tu untuk barang kering tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah saya sekarang ni Barang bila barang basah. basah. Ya. Barang basah ni masalahnya harganya kita tak boleh predict. And then kadang-kadang kalau dia melompat sungguh. Ya. Kalau dia tergolek sungguh. Jadi Ya. macam mana kita nak kontrol tu Dr. Kim? Macam contoh ayam kan. Ya. Okey, sekarang ni average harga lebih kurang RM5.60 sekilo. Ya. So saya kalau beli, okeylah sebab saya kontrol, saya tak beli banyak, saya tak beli seekor, saya beli setengah. Ya. Dekat dalam RM5, RM6 okeylah. Ya. Tapi kena tiba-tiba kadang-kadang dia melompat pergi RM7. Kemudian macam barang-barang basah contoh macam ikan apa, itu memang dedor saya rasa. Ya, jadi macam mana kita nak kontrol tang tu pula doktor? Pasal okey, untuk barang kering kita boleh allocate. Okey, contoh memang saya buat lah 10%. Memang saya tolak 10% kat sana, okey, bersih. Tapi bila barang basah kadang-kadang bila saya kira-kira balik, kadang-kadang dia boleh achieve pada lebih kan. Boleh lari bajet dia lari banyak. Banyak sangat. Pasal apa? Dia kadang-kadang, pasal saya bajet untuk barang basah lebih kurang dalam 5% tau daripada gaji saya. Ya. That means spend dalam 200. Sebab ada masa kadang kita tak masak, ada kadang kita masak lauk telur lah kadang, kita simple kan. Tapi kadang-kadang bila ada acid dia kadang-kadang kita pun naik demam-demam. Itu pun saya cakap dah, saya pula jenis berbelanja macam barang basah. Saya tak beli simpan tau. Pasal lah, satu kita pun tahu kalau simpan pun kadang-kadang benda tu jadi tak elok lah. Jadi saya punya cara saya beli hari-hari. Hari ni saya nak makan, hari ni saya beli. Tapi bila saya tengok hari-hari punya harga, saya kata aduh mak ai. Berasa pedih hati. Tapi nak kurangkan beli, kesian pula ke anak-anak. Macam saya, kita yang dewasa ni tak apa, makan apa ala kadar apa tak apa. Ya. Untuk anak-anak. Jadi kat situ lah. Sebab saya kira kadang-kadang dia boleh pergi sampai lebih daripada 5%. Kadang 6%, 7% boleh lari. Macam mana tu doktor? Okey, Cik Helmi. Kita tunggu penjelasan daripada Dr. Niki. Ya. Seorang lagi memanggil Puan Embun di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Okey, belum bersedia. Okey, bagaimana doktor tentang bahan basah, perubahan harganya? Kat sini tahu. Saya jelaskanlah dulu bagaimana kita dulu hidup Contoh saya anak seorang guru dan bapa saya seorang polis. Jadi kan kalau kata bahagian makanan ni, kita ni sebenarnya zaman sekarang ni terlalu berleluasa makanan kita. Banyak sangat. Saya ingat kita punya rumah dulu, ibu, bapa, saya, kakak saya dan abang saya, 5 orang. Kita makan kalau goreng ikan, 2 je ikan. 2 ekor saja. 2 ekor. Dan cara orang Melayu makan dulu, dia tidak ambil seekor ikan letak dekat dalam pinggan dia tau. Kita kan ambil sikit-sikit. 2 ekor tu is bahagi 5 orang.
Dan boleh aja, tak adalah kata anak tak pandai ke, anak tak boleh cecah IQ tinggi ke dengan makan ikan sikit macam ni. Kita memang rumah saya memang daging tu hanya hari raya. Daging memang tak makan bulan-bulan, hari-hari tak makan. Ayam mungkin sebulan sekali. Telur ayam, ya, kita ada selalu juga goreng telur ayam. Tetapi makanan harian kita adalah nasi, sayur dan ikan tu tadi. Dua ekor pagi, siang, 2 ekor malam. Itu maksud ibu saya telah mengukur baju di badan kami. Telah meletakkan pinggan dan nasinya biar betul-betul supaya kita tidak sempit. Supaya kita boleh berbelanja di arah-arah yang lain. Bukan kata, yalah kalau waktu kita dah tak ada mencukupi kita punya kewangan, kita mesti reduce, mesti potong di mana-mana tempat yang boleh. Jadi untuk Cik Helmi, tak apa ya, kesian kita, kadang kesiankan anak, tetapi kadang-kadang anak-anak pun dapat berlebihan di zaman yang serba maju ini. Sehingga kan prioriti kewangan yang kita ajar pada anak kita pun tak betul, dan kita sendiri pun tak membetulkan prioriti kewangan kita. Jadi kat situ kita boleh reduce banyak benda. Kemungkinan jangan berleluasa sangat dengan makanan. Dulu kita orang pun sebulan sekali untuk beli apple, untuk beli barang-barang itu. Tapi hidup kita tetap bahagia. Ibu bapa tak pernah bergaduh tentang kewangan. Tak berlaku perceraian sebab kewangan. Yang itu lebih penting saya ingat untuk kanak-kanak. Sebab itu kita kena prioritikan sebenarnya apa benda yang penting untuk anak-anak ni. Adakah makanan yang banyak ataupun sebenarnya kasih sayang dan perhatian yang banyak yang sebenarnya. Sebab tu saya nak minta hari ini kita mengikut balik kepada apakah prioriti sebenarnya dalam kewangan. Ya, okey. Kita ada pemanggil Puan Embun di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Apa Puan. khabar, Syu, doktor? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya pula Assalamualaikum pada Cik Puan Embun ya. Ya, saya. Okey, salam ceria. Saya suka sangat doktor punya topik hari ini sebab terkenanglah masa dulu mak saya dengan ayah saya hari Sabtu ialah hari pergi pasar marketing day. Jadi Sabtu pagi-pagi tu semua dah duduk di meja sarapan. Saya 3 beradik. Jadi abang saya, dorang dengan saya akan bagi input kami nak makan apa. Jadi lauk tu kena spesifik. Ya, maknanya seminggu sekali lah yang istimewanya tu. Ya, betul. Ya, Dan juga untuk bagus. tiap-tiap hari tu dah kita tahu hari Isnin lauknya apa, Selasa lauknya apa, Rabu lauknya apa. Hari Jumaat selalunya kita semua vegetarian, sayur je. Oh. Jadi makanan tu memang umi saya masak ikut betul-betul berapa yang perlu. Bawangnya memang apa yang perlu lah, daun kunyit, macam satu masak hitam, orang Johor punya speciality. Jadi kita dah tahu, jadi memang tak membazir dalam fridge. Di antara keluarga rumah kami semua, fridge kami paling bersih sebab tak ada barang-barang yang berkulat-kulat ke apa. Itu yang seronok. Cukup ngam-ngam sahaja. Ya. Ya, dan bila saya dah besar dah ada keluarga sendiri, saya pandang balik, saya kata memang dari segi kerugian tu makanan memang apa-apa pun ada kerugian banyak juga. Banyak merugikan orang sekarang. Ya, tapi saya itu adalah salah satu cara untuk mengeratkan lagi hubungan antara family. Kita punya financial punya planning untuk belanjawan untuk keluarga tu pun teratur, tapi akraban antara keluarga untuk sama-sama input makan apa. Jadi semua semua kita rasa berbeza, tapi bila duduk makan semua puas hati. Masakan masing-masing tu ada. Betul. So ini juga basic tadi, tapi suka Dr. Niki cungkir balik benda-benda macam ni. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Terima kasih Puan Embun. Okey. Dan juga tadi untuk Cik Helmi, harap Cik Helmi tadi minta tips kan untuk barang-barang basah. Ya, satu lagi kan Cik Helmi, kalau kita ada pasu bunga, kita tak usah tanam bunga. Itu tips saya pada Cik Helmi lah, kerana ini semua saya dah pernah buat dulu dan keluarga saya juga buat, dan mana pun saya baca dan melalui kewangan saya beritahu kepada pelanggan-pelanggan saya. Kita tanam pokok cili, kita tanam pokok kunyit, kita tanam pokok pandan, kita tanam pokok yang daun kita kari. boleh guna, daun kari. Kita tanam pokok ni semua dalam kita punya pasu. Kalau sebab kita duduk kat KL ni kan, kadang-kadang kita ada ruang untuk menanam sedikit. Jadi kita gunakan itu untuk menanam, ya. Dan anak-anak juga boleh tolong bantu untuk seram, dan ini mengeratkan lagi seluruh rumah. Hubungan kekeluargaan. Dan daging kita tak payah makan banyak-banyak, sekali-sekala. Ayam sekali-sekala.
Yang kita pentingkan tu ikan lah. Dan ikan tu kita biar jangan banyak-banyak sangat, mengikut yang kita punya keperluan. Di studio juga kita ada tetamu yang dibawa oleh Dr. Niki. Boleh perkenalkan Puan Hajah Noor, okey, yang bersama dengan kita juga pada waktu ini. Mungkin Puan Hajah boleh ceritakan juga berkaitan dengan keutamaan dalam keuangan. Apa yang boleh Puan Hajah kongsikan dalam kehidupan Puan Hajah sendiri? Apa yang Puan Hajah lakukan? Sungguh gembira bila mendengar apa yang Dr. Niki share tadi. Memang bila kita fikirkan apa yang doktor katakan tadi sebagai orang kata mengukur baju di badan sendiri ya, yang mana kita boleh relatekan dengan perbelanjaan kita, bahawa sesungguhnya sekarang ni orang sekarang ni selalu membazir kan dalam perbelanjaan. Dan kadang-kadang tu bila belum sampai pada tahap cukup bulan ataupun pendapatan yang mereka dapat, mereka dah habis kan. Jadi bila apa yang Dr. Niki share dengan kita tadi, bahawa kita haruslah membuat peruntukan yang tertentu dalam perbelanjaan kita supaya kita tidak terkeluar daripada bajet kita. Jadi apa yang Dr. Niki share kan dengan kita tadi memanglah sangat-sangat saya rasa berguna untuk kita menjadikan dia sebagai untuk iktibar dan kita renungkan balik dari segi perbelanjaan kita, yang mana saya rasa untuk kontrol perbelanjaan itu adalah sangat penting lah. Itulah dia. Saya rasa dalam kehidupan sebagai seorang bujang berkeluarga mungkin berbeza perbelanjaannya, doktor. Betul ya. Dan juga kan saya juga nak ingatkan kerana masa kita ada beberapa minit saja lagi. Orang bujang dan orang yang dah berkahwin lagilah kena very tight budget, kena mengikut betul-betul ke prioritinya. Jadi lihat balik rumah kita, adakah rumah ini mencerminkan gaji kita? Adakah kereta kita ini mencerminkan gaji kita? Kita jangan berlumba-lumba. Biar kita dalam kewangan ini tidak tenat. Biar kita relax dalam kewangan kita, sehinggalah satu masa kita pasti akan mencapai di mana kita memperolehi pendapatan yang lebih. Apabila pendapatan kita lebih, barulah kita adjust naik ke atas. Apa yang salah adalah pendapatan belum cukup, tetapi telah mahu hidup mewah sebelum bermewah-mewah pendapatan. Itu yang salah.